dengan Muhammad Hashif Sharifuddin nombor 24. Syami Afiq Edan tu dia nombor 00. Alif Syazri Azmi. Muhammad Faizal Matahir pun ada. Daniel Hamidi juga dibawa turun. Amirul Akil Kamsul juga dalam list. Azrin Nozaid, Syazrin Nozaid. Muhammad Syami bin Syukur, Hezri bin Muniz, Zulkifli Azmi, Amar bin Tahir, Syami Ahmad, Muhammad Hafiz Abdul Halim, Muhammad Zul Hisham bin Rosli dan juga Rahmat Faris Mukhan Muhammad Harun. Senarai pemain OP Blues tu dia dah macam National 15 dah nama team list player ni. Okay, itulah yang dibawa oleh pengurus Zuhairi bin Muhammad Rashid untuk memberiakan lagi. Terus saja diberikan pressure oleh OP Blues. Jersey pun baik. Color apa jersey? Turquoise. First attack mereka di ujung sana. Kembali kepada nombor 3 itu Alif Shazri bin Azmi. Offload ke bahagian tengah, melakukan hentakan. Main jersey nombor 6 sekira Amar bin Tahir. Dan ke sebelah kiri jadi Faizal bin Tahir. Offload bijak, terkeluar pula dari dakapan beliau. 1-2 yang lakukan di tengah sana, menggagalkan serangan pertama. Kembali scrum 5 meter kepada 1000 Ragas. Bawah kelolaan saudara Syahrul Afiq dan juga Nur Amin bin Ramlan selaku jurulatih telah pun main di game yang pertama 1000 Ragas sebentar tadi, telah pun tewas di perlawanan yang pertama. Cuba mengintai-intai peluang pula untuk menangi perlawanan yang kedua ini, tapi terpaksa berhadapan dengan senarai pemain yang sehebat Unicorn RC sebentar tadi. Chef Hazul Nizam, awak perhati tim Southern Oilers tu ada kelibat Azra Azman. Ada kelibat Azra Azman tak dalam tu? Ada request suruh cari orang, mencari orang yang hilang ke apa? Saya rasa Encik Azra ada dekat KL lah, nak ada tournament hari ni. Tri Nation antara Cobrats, KL Tigers dan juga Saracen. Peringkat umur berapa tahun dah lupa dah saya. Jangan keluar terus daripada 1000 Ragas untuk menyelamatkan keadaan untuk pada line out. Terus saja quick line out diberikan. Dan hujung sana siapa lagi kalau kelibat? Zulkifli Azmi, bekas kapten pasukan 7 kebangsaan, dipanggil untuk menjadi OP Blues oleh pengurus Zuhairi Muhammad Rashid yang membentuk pasukan ini, bawa mereka bersama-sama bermain sampai bercuti saya kira di Saru ini. Baik sekali conversion daripada Faizal Matahir. Kick off daripada Faizal Matahir. Terus saja mau mencari Daniel Hamidi, jersey nombor 5, flanker pasukan kebangsaan, flanker pasukan Bunga Raya. Khidmatnya masih lagi tagih, menjadi kebanggaan ibu bapa beliau. Dah pun mewakili pasukan negara masuk tahun ke-4 saya rasa tahun ini, Daniel Hamidi. Dengan COVID-19 begitu memberi kesan bukan saja persediaan pasukan Bunga Raya, tapi kepada seluruh pasukan rugby di dunia ini.
dengan pasukan negara sedang buat preparation ataupun camp untuk persediaan mereka layakan Piala Dunia di Asia Rugby Championship yang dijadualkan pada bulan 6 saja. Malaysia, Hong Kong dan juga South Korea, dengan Hong Kong diletakkan sebagai pasukan favourite untuk memenangi kejohanan ini dan seterusnya meneruskan laluan ke peringkat yang seterusnya bertemu dengan Tonga. Tapi apa saja boleh berlaku, kita sentiasa mempunyai kepercayaan sebenarnya terhadap pasukan bunga raya ini. Bila lagi dengan jurulatih yang baru, saudara Rodney Rasiasalo, mungkin dapat memberikan sedikit perubahan. Apa yang menarik, belum ada lagi tenaga import yang dipanggil, kecuali main-main daripada pasukan KL Tigers sebenarnya. Beberapa pemain sudah pun dipanggil untuk camp. KL Tigers yang bermain begitu cemerlang dalam Liga Selangor, ya betul, main-main yang begitu berkualiti sekali. Diharap dapat membantu dalam persiapan camp pasukan negara dalam penyediaan ARC bulan 6 nanti lagi. Hands yang begitu bijak lakukan oleh pasukan OP Blues. OPI ni kita nak kena tanya dekat bawah, kenapa nama dia OPI Blues ni Mungkin menggunakan brand energy drink yang diorang pakai dekat jersey sekarang tu, OPI tu kan. Mungkinlah itu. Tapi kenapa dia guna blues? Itu pun satu lagi perkataan kita nak kena beritahu, nak kena tanya kepada dia punya pengurus pasukan. Nak kata yang biasa guna blues ni tim polis je, atau adakah sebenarnya manager dia orang Zuhairi Mat Rashid ni peminat pasukan blues di New Zealand? Kita tak tahu. Apapun, selamatan kita ucapkan kepada penonton-penonton yang bersama-sama kami. Sedang berlangsung perlawanan di antara OP Blues dan juga Seribu Ragas untuk kumpulan D masuki perlawanan ataupun peringkat kedua dalam kumpulan. Kita ada lagi beberapa perlawanan yang dijadualkan. Mana pergi? Sebelum kita berhenti rehat untuk sesi pertama pagi Sabtu ini. Dan 8 perlawanan telah pun diadakan sejak daripada pukul 8.30 pagi tadi. Ini merupakan perlawanan ke-9 dan kita akan hentikan sesi pagi Sabtu ini dengan perlawanan ke-12 yang terberingi Rendang dan juga Unicorn RC sebentar nanti. Perlawanan selepas ini akan melibatkan Smart Easter RC Sekolah Menengah Aitawa akan berjumpa dengan Port Mat RC, diikuti dengan MBJB City Boys lawan dengan Southern Olia. Yang menang tadi MBJB dalam grup C akan jumpa dengan pemenang, dan juga Smart Easter RC dan Port Mat akan berjumpa untuk mencari kemenangan yang pertama untuk dua pasukan, dan diakhiri dengan Beringin Rendang akan menentang Unicorn RC. Sebelah kiri kali ini 1-on-1 switching lakukan, dummy yang baik dilakukan di hujung, lalulah beliau melakukan offload untuk try yang dilakukan oleh Oilers OPI Blues.
Knock-on dan terus saja pengadil menamatkan permainan separuh masa pertama dengan OPI Blues mendahului dengan mata 19-0. Yang mana kita akan kembali dengan lagi aksi-aksi main-main hebat ini untuk separuh masa yang kedua nanti. Antara pasukan-pasukan yang C di kumpulan B kita ada OPI Blues ni, dan juga di kumpulan C kita ada, kumpulan D kita ada Unicorn RCO yang meletup. Kalau tak berjumpa, saya rasa ikut Abang Jeb, inilah 4 tim yang akan berjumpa di semi-final mungkin. Tapi semuanya bergantung kepada ranking pasukan yang akan ditentukan di hujung perlawanan ataupun di hujung hari, untuk menentukan siapakah yang bertemu siapa di peringkat suku akhir Cup Plate nanti. Joanna yang menawarkan wang tunai RM5,000 kepada pemenang, di samping merebut piala yang dipertua Majlis Perbandangan Pengerang sempena Hari Keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, dengan Zakwin Resources yang Berhad selaku penaja utama dan Spectra selaku rakan sukan. Separuh masa kedua, bola ke sebelah kanan itulah band, saya kira cari rakan di sebelah kanan, lepas, masih lagi belum jaya di tackle ataupun dibawa turun oleh main-main. Tolak begitu saja oleh Ken, terus terbaring player tu di tepi. Bagong cuba membuat clear up, tolak begitu saja macam tolak. Lagi serangan di bahagian tengah kali ini. Daniel Hamidi terkeluar pula bola daripada pegangan beliau, cuba mengejar bagi bola kembali kepada, lagi berhadapan dua pemain ini. Bahagian tengah, scrum down kepada OP. Keluar kali ini sebelah backline, switching, double switch. Bijak cuba lakukan tapi terdapat menipu pertahanan. 1000 Ragas ingin lihat stagnan saja. Ekstra sebelah kiri tidak di tackle.
advantage untuk OP Blues untuk tambahan try kepada mereka. Lagi penguasaan yang ditunjukkan oleh OP. Semakin lama semakin mudah permainan yang ditunjukkan oleh OP dalam perlawanan ini. Antara pasukan-pasukan yang dikira bakal mencabar Unicorn RC, kita tak tahu dalam peringkat mana mereka akan berjumpa, tapi dalam skor yang kita tengok, kedua-dua pasukan mencatatkan keputusan yang besar, mengumpul seberapa banyak mata yang boleh mereka dapat. Mungkin kedua-duanya akan berranking 1 dan juga 2. Dan apabila mereka ranking 1 dan 2 ke barangkali untuk mereka berjumpa di peringkat akhir adalah besar. Nah, itulah yang kita mahukan sebenarnya. Walaupun masih awal untuk kita katakan, ada je tim-tim lain yang paling power, tapi kedua pasukan inilah yang memberikan kesan yang besar sebenarnya, bukan saja kepada mereka, bukan saja kepada kejuaraan ini, juga kepada pasukan-pasukan lain yang mengambil bahagian dalam Desaru Tens 2022. Bersama-sama kita di segmen tengah hari ini. Kalau anda sedia maklum, Abang Jet dah mulalah segmen-segmen dia ni. Ialah saudara Nur Safwan bin Muhammad Jaafar, Setiausaha Kejohanan Desaru Tens 2022, yang kita panggil dia ke konti kita di atas ini. Kita borak-borak bertanyakan tentang beberapa perkara berkaitan dengan Desaru Tens. Selamat datang konti Encik Nur Safwan. Terima kasih Abang Jeb. Terima kasih pasukan rugby online yang sudi untuk menyiarkan kejohanan ini secara langsung. Terima kasih banyak. Bolehkah berkongsi dengan kita tentang bagaimanakah persediaan Cik Safwan selaku setiausaha kejohanan Desaru Tens 2020 ni? Persediaan awal dan persediaan akhir menuju Desaru Tens 2022. Okey, Abang Jeb, terima kasih untuk pengetahuan semua penonton rugby online. Persediaan kejohanan ni sebenarnya kita dah plan, perancangan ni dah dibuat daripada awal tahun. Okay, awal tahun kita dah rancang untuk buat kejohanan Desaru Tens ni, sebabkan
kita ada venue yang kita rasa boleh kita utilize. Kita ada pihak-pihak agensi kerajaan yang kita boleh bekerjasama. So, jadi kita dah rancang daripada awal, kita dah rancang pihak Majlis Perbandaran, pihak Kolej Profesional Mara Bandar Penawar, dan juga kita rancang sekali dengan Kejora. Daripada awal tahun kita dah buat perancangan, dan perancangan ni alhamdulillah perancangan awal tu kita dah buat, dan akhirnya selepas lebih kurang 2 bulan kita dah sampai kepada kejohanan, yang mana kejohanan ni sebenarnya adalah yang pertama dibuat di Stadium Penawar ni. Kita pernah buat kejohanan Desaru 7 sebelum ni, Johor 7 di SSTMI, tapi stadium ni tak pernah lagi kita guna untuk rugby. So bila kita dah dapat guna ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak Majlis Perbandaran Pengerang dan juga pihak Lembaga Kemajuan Johor Tenggara yang sudi untuk bekerjasama dengan pihak Kolej Profesional Mara Penawar untuk bersama-sama menganjurkan. Jadi saya rasa benda ni adalah satu progres yang baiklah untuk kita merakyatkan rugby di Bandar Penawar. Kami juga di pihak rugby online dan juga saya pasti untuk semua pasukan-pasukan yang bertanding pada kejohanan Poly ini sangat berpuas hati dan sangat terkejut sebenarnya dengan penggunaan stadium Pengerang ini, dan kita sangat terasa special lah, betul lah. Terasa macam sangat baik lah bila kejohanan tu dilakukan di stadium tempatan atau stadium mana-mana Majlis Perbandaran. Terasa macam lebih baik senario rugby-nya dan juga lebih baik tersusun acaranya, dan itulah kita mahukan di masa akan depan. Lagi Encik Safwan, bagaimana dengan kerjasama yang diberikan daripada badan pihak-pihak yang sama-sama bermula daripada awal termasuklah kepada badan-badan penajaan? Berkenaan dengan kerjasama ni, saya boleh katakan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat termasuk penaja utama Zakuin Resources Negara Berhad adalah sangat baik. Bantuan-bantuan yang diberikan daripada segi fasiliti, daripada segi manpower, daripada segi bantuan untuk persediaan, pengangkutan, logistik, persiapan venue dan sebagainya. Saya rasa kerjasama yang macam ni saya rasa sangat baik lah, sebab kita bergabung agensi-agensi, ada 3-4 agensi kat sini termasuk dengan corporate agency, dan bila buat satu kejohanan yang melibatkan banyak pihak ni, kita boleh nampak macam mungkin akan ada sedikit perselisihan dan sebagainya, tapi dalam kerjasama yang kami buat dengan 4 agensi ni tak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ground staff yang